Kita buat lagi shadow. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di page Edu Explore dan di slot Sembang Postgraduate. Cerita PhD ku. Semalam kita dah bersama, semalam hari Selasa kita dah bersama dengan seorang pensyarah daripada Fakulti Kejuruteraan UPM. Hari ini saya jemput khas untuk pendengar-pendengar page kita bersama dengan Dr. Syahri Jamiat. Selamat datang, Doktor. Selamat datang. Doktor, sama-sama. Terima kasih juga Doktor sebab sudi luangkan masa bersama kami petang ni. So, kita mudah kata kita buat live ni sebab kita nak memberi panduan lah kepada semua pendengar-pendengar page, Doktor. Yang mana yang berminat nak sambung PhD ataupun yang memang dah bersama dalam PhD. Mesti semua dah faham pahit maung dalam nak menghadapi PhD ni. So, apa kata kita dengar cerita kita pula, PhD doktor pula. Yang pernah melalui pengalaman-pengalaman PhD beliau sebelum ni. Okey, doktor ya. Okey, so saya kenalkan dulu. Dr. Syahri ni adalah pensyarah kanan Fakulti Pertanian UPM lah, Universiti Putra Malaysia. Dan beliau akan berkongsi cerita beliau bersama dengan kita pada okey doktor, mungkin doktor boleh cerita sedikit berkaitan dengan diri doktor lah dan macam mana apa yang topik course yang doktor pernah ambil sebelum ni, apa penerangan berkaitan dengan course tu dan kenapa doktor ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasihlah kepada saudari pengacara majlis dan juga Edu Explore. Edu Explore menjemput saya untuk kita sama-sama live lah pada hari ini. Okey, saya ni orang kampung jadi cerita macam orang kampung lah kan. Kita sembang-sembang kampung lah kan. Kita tak adalah petang ni. Petang dengan ngantuk lah kan. Kalau mengajar ni mesti tidur dulu lah kan. So berbalik pada yang soalan yang ditanyakan tadi tu mengenai course kan. Saya ni memang minat tanian. Orang kampung memang daripada kerja. So kita belajar daripada tingkatan 1 tu belajar mengenai tanian. Sampailah diploma pun saya ambil diploma tanian, ijazah saya ambil bioindustri pun berasaskan pertanian. Dan selepas tu saya bekerjalah sebentar di Lembaga Sawit Malaysia sebagai RO, tapi sekejap lah sebab saya dapat offer di UPM sebagai tutor dan saya sambung master lah dalam bidang serangga pertanian. Serangga pertanian. Jaranglah orang nak ambil serangga ni kan. Betul. Kan? Berjuta-juta serangga ada, tapi kita nak belajar mengenai serangga tu sendiri lah. Dan selepas tu saya sambung PhD di UPM, Universiti Putra Malaysia, juga dalam bidang serangga juga. Tapi spesifik dia lebih kepada kawalan biologi serangga lah. Jadi nak kata minat tu dia tercetus idea nak belajar serangga ni sejak saya jadi RA lah, iaitu research assistant. Dia lepas degree lah. Lepas degree. Dalam degree lagi saya dah cuba jadi RA lah. Sepatutnya kita tak boleh lah jadi pekerja dalam student kan. Tapi saya ni lah aku sikit lah. Budak nakal kan. Saya ni bukannya yang baik-baik sangat kan. Jadi budak nakal boleh buat selagi kita nak hidup, kita buat kan. Kita buat lah. So dari situ kita belajar mengenai bagaimana kehidupan serangga tu sendiri lah. So sebenarnya dalam PhD ni, boleh cerita terus kan PhD? Boleh. Betul kan? Boleh je doktor. Saya sebenarnya dulu nak jadi cikgu sekolah je, kan. Tapi tak tahulah kan, rezeki kan, betul rezeki. So saya sambunglah PhD dalam bidang serangga, iaitu kawan biologi lah. Saya mula dengan belajar macam mana kita nak memelihara serangga. Jadi kata orang tu, tangan saya tangan sejuk kan. Benda apa pun boleh hidup. Pokok ke, serangga ke, so
Alhamdulillah lah mudahlah saya memelihara serangga di makmal dan itulah cabaran kita, cabaran orang lain kan. So yang menariknya yang kita boleh berkongsi lah. Perjalanan PhD ni bukanlah kita kata mudah lah kan, kata orang kan kata senang je PhD tu kan. So, tapi bila kita dah masuk dalam PhD tu kita tahulah senang dan sukarnya kan. Manis pahitnya kita menceburi dalam bidang PhD kan. Ada orang kata pemenang damage kan. Saya pun dah damage juga ni kan. Banyak damage tu. Dah banyak damage tu kan. Ada orang kata buat PhD ni macam Marvel kan. PhD Marvel kan. Banyak cerita mengenai PhD ni. Cuma bagaimana kita nak ikutlah kita punya management, time management kita nak uruskan kita punya PhD lah. Sebenarnya first time saya dengar orang membela serangga sebenarnya. Yalah, memang ada orang ada hobi suka membela kan. Yang ni sebab tangan sejuk. Hidup serangga tu. Tahu kan? Boleh lalat ke apa. Sangat menarik sebenarnya apa yang doktor sebut tadi. Apa ni? Perjalanan hidup doktor tu macam kalau saya tengok dah memang dah disusun daripada lahir. Dan minat tu dibentuk daripada situ lah. Degree doktor pun ambil panjang juga. Ya, degree pun saya dah ambil. Jadi doktor degree ke PhD tu lah atau degree master PhD? Degree master PhD. Semua dah rasa semua level lah. Semua level lah. Diploma lagi saya dah ambil kan. Diploma, degree, master, PhD. Jadi saya ikut satu-satu lah kan. Kata orang tu kita tak ada langkah-langkah. Yelah betul lah. Tak senang lah nak berjaya ni. Step by step. Yang ini doktor dapat apa yang doktor nak. Okey doktor. Seterusnya, tadi macam doktor nak masuk tadi tapi kita masuk kan. Okey. Tadi doktor cerita macam mana doktor tajuk topik dan sebagainya. Mungkin doktor boleh cerita sikit. Doktor dah nak masuk tadi. Apa benda yang paling susah sekali, pengalaman susah sekali masa doktor buat PhD? Susah sebab saya mula buat PhD tahun 2011. Sekarang ni 2020, maksud dah 9 tahun lah. Dah berlalu benda tu? Dah 9 tahun berlalu, jadi kita nak tanya, nak tahu benda yang sukar tu, sukar lah. Sukar lah saya nak menceritakan balik lah kan. Satu lah doktor, pilih satu. Paling sukar, mungkin di kalangan mereka yang pernah buat PhD ni, dia tahu pasal CE. Comprehensive Exam. Di dalam PhD kita ada satu tahap di mana semester 4 dan semester 5 kita perlu ambil CE. Dan saya gagal. Saya gagal dalam CE yang pertama. So sebenarnya kalau CE kita gagal, kita tidak boleh meneruskan pengajian kita. Sebab kita ni sistem US kita ambil. So kita gagal. So macam mana perasaan kita kalau kita gagal? Kan? Kalau saya down lah, sama PhD. Kalau degree kita gagal tu dah sedih dah sebenarnya. Ya betul. Ini PhD kita dengan scholarship, kita dengan ada keluarga lagi kan. Sebab tu masa tu saya mau dapat anak yang keempat. Dalam PhD pun dapat yang keempat. Bukan yang pertama, yang keempat. Dapat 4 anaknya kan. Saya gagal di situ, so perasaan dia tu sangat sedih lah. Tapi sebenarnya kita boleh koreksi diri sendiri lah kan. Sebabnya kita perlu bersedia. Sebenarnya kita kena bersedia untuk kita menghadapi CE itu sendiri lah. Mungkin saya alpa lah kat situ kan. Kita tak bersedia dengan apa soalan dan apa basic semua tu kita kurang mungkin. Dan kita budak nakal kan. Jadi benda-benda tu kita pun ambil enteng lah. Tapi saya tak jadikan kegagalan itu untuk saya terus gagal lah. So saya bangkit, saya melayu balik dan alhamdulillah supervisor saya dia ada peluang kali kedua lah untuk ambil CE. So kali kedua CE itu saya lulus lah. Tapi selepas saya gagal tu, dia orang nak tahu tak markah saya 30. Itu yang gagal? Itu yang gagal. 30? Saya dapat markah 30. Markah saya dalam belajar paling rendah 7. Iaitu fizik. Ujian pertama, saya ingat lagi. Fizik ujian pertama dengan Cikgu Goh dengar sini, dia bagi saya markah 7. Tapi saya CE 30 saya markah. Artinya dah bagus lah tu. Dah bagus, tapi dia masih F lah kan.
Lepas saya gagal tu, esoknya Alhamdulillah ada offer. Ada offer daripada MPOB. Hari ni gagal, esok dapat offer? Bukan apa-apa, ada tawaran lah. Tawaran pembukaan kerjaya di MPOB. Lepas tu grade 48, saya terus apply. Saya cakap saya memang nak pindah daripada UPM ni. Sebab kita dah gagal kan, kita tak tahu apa. Saya isi application apa semua. Tapi dalam minggu hadapan tu je, supervisor saya cakap, tak perlulah nak offer bekerja lain lagi, kita try untuk opsi kali kedua lah. Jadi Alhamdulillah lah, kita berjaya lah kita lah. Maksudnya kalau contohnya kalau kan scholarship tu macam mana? Kalau scholarship ni kan biasa kalau gagal ni dia akan konsul lah bagi amalan pertama ke kalau yang kalau untuk kes PhD doktor ni macam mana bila dia dapat tahu CE tu gagal? Sebab kali pertama kan, sebab kita lebih peluang 2 kali. Itu yang scholarship tu dia tak tahan lah kita kat situ kan. So dia kata lebih peluang lagi sekali untuk buat kali kedua lah. Cuma yang paling sukar yang saya hadapi dalam PhD ni, saya lah orang yang pertama kot di UPM ni bertukar penyelia di semester ke-6. Dah dengar tak? Penuh berapa semester tu? Penuh 6. Sem terakhir tu tukar penyelia? Saya tukar sesuai itu memang contoh macam dah siap FYP, sepatutnya FYPB kena tukar penyelia, tukar tajuk. Tukar penyelia. Itulah pengalaman yang saya lalui. Saya terpaksa tukar penyelia dengan tak ada apa sebab. Kan, mungkin saya gadget, saya tak mahu nak cerita kan. Pasal ni lah kan. Di mana kita punya, sebenarnya kita perlu ada hubungan yang baik lah dengan penyelia kan. Mungkin saya yang kesilapan saya lah kan. Dengan penyelia kita tak baik dan kita tak jaga. Itulah mungkin kita punya charge tu tak sama kan dia kan. So kita dengan cara kita, penyelia pun mungkin ada cara dia, so menyebabkan saya bertukar penyelia. Nak tukar penyelia tu pun kena masuk jawatan kuasa khas universiti. Itu masuk masalah besar sebabkan kenapa kamu ada kes lah kan. So akhirnya dengan bantuan semua pihak lah, saya berjaya juga tukar supervisor yang baru dengan tajuk yang sama. Saya hanya terus pengajian tu saya teruskan sajalah. Maksudnya semester 6 saya tambah lagi 4, so semester 10 saya juga dengan penyelia yang baru. Ramai yang tak tahu, KPT pun tak tahu. Kali kalau orang KPT nampak saya kat sini, dia kata sebab dalam sistem masih nak penyelia lama, sebenarnya saya pindah ke penyelia yang baru. Habis dah dapat scroll kan Dr? Dah dapat scroll takkan balik kan. Untuk student-student Dr. Syahani ni nanti ditanya dia, siapa penyelia ni boleh tak Dr? Boleh tak? Dia boleh suka kita. Tak adalah. Okey, dia kata macam yang cerita orang ni Dr. Okey Dr, kita dah sedih-sedih ni kan, kita bawa pula pada gembira lah. Apa dia pengalaman paling manis sekali kita buat PhD? Ada ke Dr pengalaman manis buat PhD ni? Itulah, cerita yang manis pun dah berlalu juga kan. Manis banyak. Tadi kita kata suka pun kita tahu juga kan. Sebenarnya kan, ini manis saya tak tahu lah. Mana di sana tahap ketawaan kita ni kan. Yang manis ni banyak lah, tapi yang utamanya sokongan daripada keluarga, sokongan daripada kawan-kawan. Keluarga saya sedut lah, saya punya wife lah kan. Saya boleh tinggalkan dia selama 2 minggu. 2 minggu waktu puasa, waktu tu dia tengah pregnant. Saya masuk hutan, saya pergi cek serangga. Saya cakap dengan dia, saya terpaksa tinggalkan dia. Itu pengalaman manis tu. Saya pulak manis sebab dia boleh bagi, dia tak kacau saya lah dalam 2 minggu tu kan. So, dia manis lah kan. Dengan rakan-rakan pun alhamdulillah lah, dia orang support, ingat betul support kita positif lah. Dia beri sokongan pada kita. Saya ajak pun dia orang boleh ikut pergi ladang kan. Sebenarnya kita pergi ladang ambil sampel serangga, itulah. Dan juga sebenarnya
pengalaman manis saya ni, walaupun kita dia bagi cuti belajar, kita jelas saya punya skill cuti belajar bergaji penuh. Walaupun bergaji penuh, kita nak sara family pun semua tu tak boleh cukup. Dan saya bekerja, buat kerja sambilan. Itu pengalaman manis saya lah kan. Siapa tu? Itu kalau supervisor saya dengar mesti dia marah. Tak boleh. Saya tu supervisor doktor tak ada kot tengok. Ada juga kerja-kerja part time doktor buat tu. Ya, saya buat kerja part time. Walaupun kita buat PhD, kita pun kena fikirkan kita punya kehidupan kita juga lah kan. Saya buat penghantaran Korea. Dan orang tak tahu pun yang saya ni buat PhD, dan dia orang pun tak tahu saya ni staff UPM kan, sebab saya tak pakai baju UPM macam ni kan. Saya pakai baju biasa. So selama saya buka company lah masa tu, 2011 saya buka company, sampai saya PhD 2017, company tu saya bagi kawan saya lah. So selama 5 tahun lah saya bergelumang dengan PhD dan juga saya buat kerja sambilan. Itu pengalaman je. Manis tu. Kalau you all boleh buat, teruskan. Kamu boleh dapat dua benda kan? Satu, kamu boleh dapat PhD, satu you dapat income. Betul. Bila saya cakap yang lain lah dengan orang macam saya ni. Kalau saya ni contoh bekerja tu penat kan. Orang dapat duit tu seronok lah. Nak bekerja, nak bahagikan masa, supposed to be masa kosong untuk terrehat kan. Itulah masa seronok kepada doktor. Bekerja tu lah masa gembira yang dia dapat. Dengan masa dia boleh luang bujang-bujang dia seorang-seorang lah. Tinggal balik kat rumah kan. Itu dia. Jadi sepanjang kalau doktor 10 semester tu, maksudnya doktor bekerja lah daripada mula buat PhD sampai akhir. Ya. Itulah, itu kita boleh katakan time management kita lah. Pengurusan masa kita kan. So sebab kita macam saya bersangga waktu pagi kan. Kita tengok data tu daripada 8 pagi sampai 11 pagi. So masa tu kita kena fokus lah. Kita fokus dekat lab. Kalau dah habis lab, kita fokus untuk writing. Dan selepas tu adalah masa terluang kan. Kebanyakan kita, saudara-saudara kita main PUBG lah. Sekarang bubble lah kan. Nampak saya dengar lagi main. Nampak kan. Sebab saya pun terpengaruh juga kan main bubble kan. Cuma yang pentingnya dalam buat PhD ni kita kena disiplinkan diri lah kan. Disiplinkan diri. Sebab walaupun kita ni dikata cuti belajar, 24 hours kita punya masa. Kita tak terikat dengan office yang jabat. So kita uruskan masa kita macam mana. So apa yang saya buat 24 waktu pagi, waktu sepatutnya saya masuk office, saya akan masuk office. So saya cakap dengan my wife, jangan ganggu saya 8 pagi hingga petang sebab saya nak buat PhD. So kadang-kadang kacau juga lah. Sekali tak apalah kan. Tapi yang penting saya nak fokus lah. Jadi kat situ lah yang pentingnya masa lah. Kita jaga masa kita sebab kadang-kadang pelajar ni kata tak cukup masa lah. Kita nak tulis tak boleh, nak journal tak boleh, nak buat research tak boleh kan. Kita sama, masa kita semua sama 24 jam kan. So macam mana kita manage masa kita tu, kita boleh buat time management. Kena disiplin lah kalau nak berjaya tu kan. Okey, doktor, soalan yang keempat. Boleh? Boleh tanya saya soalan ni? Boleh, tapi tak jaya ke? Kau belum puasa. Puasa ya, puasa. Tak ada. Kita dia ni. Okey. Soalan keempat doktor. Salah satu yang saya tengok yang doktor sebut lepas gagal CE tu, doktor dapat tawaran MPO. Okay. Kalau orang normal lah, baik dapat gaji. Kan? Nak pernah lelah PhD tak? Sure tak sure lulus tak lulus? Tapi doktor tetap teruskan. Apa big why doktor untuk tetap meneruskan pengajian? Walaupun ada tawaran lain kan? Tiba-tiba lah kalau saya pun dah ada keluarga, nak juga bekerja kan? Betul. Okey doktor. Sila doktor. Big why ni, saya pun big why ni bahasa Melayu ni apa? Kenapa besar? Betul kan? Apa yang sebab kan? Sebab utama. Big why tu sebab utama. Kita nak bahagia dan kekal tenang. Bahagia kan? Okey, bahagia dan kekal tenang. Macam mana tu doktor? Kita nak cari kebahagiaan macam mana? Kita boleh
boleh ke orang bagi kebahagiaan pada kita? Kita kena cari kebahagiaan. Kita cari kebahagiaan kita sendiri kan. Walaupun kita ada kita seorang abang kan, kita nak cari kebahagiaan dengan adik kita, dengan adik-adik kita tak boleh. Kalau kita seorang suami, kita nak bahagia, kita nak isteri tu bahagikan kita. Tak boleh kan. So kita yang menentukan kebahagiaan kita. So di situlah saya punya big why saya lah kan. Kita bahagia dan juga kekal tenang tu maksudnya walau apa pun yang berlaku pun relax. Buat positif je kan. Biasalah kalau waktu bebel apa tu tenang je lah kan. Bila tahu time apa masuk waktu kita semayang, kita keluar rumah kan. So kita tenang lah sekejap itu kan. Macam tu lah apa yang kita lakukan. Dan yang penting cara kita motivasi diri kita lah kan. Kita buat kita sebagai Muslim kita kena ikutlah kan amalan kita laksanakan solat sunat dan juga jemaah tu, dan solat wajib tu secara jemaah lah. Jadi alhamdulillah macam sekarang ni musim PKP ni memang full time lah kat rumah, so full time lah kita jadi imam kan. So kita boleh berjemaah lah kat situ kan. Dan yang pentingnya lagi kita boleh amalkan al-maksurat lah. Saya memang alhamdulillah lah kita masih istiqamah dengan maksurat tu. Sebenarnya al-maksurat ni saya belajar daripada sekolah menengah teknik Johor Bahru tahun 98. Saya cikgu tu dia ajar Warden. Sampai sekarang kita masih amalkan lah. Membaca maksurat tu subuh sekali, kalau rajin lagi asar sekali kan. Subuh tu baca dah 3 kali kan. Kalau asar tu baca sekali sekolah kan. Jangan ayat 3 kali tu baca sekali sekolah kan. Sekali sekali. Dan seterusnya bacaan Al-Quran lah. Al-Quran tu kita jangan tinggal. Jadi sehari semuka pun cukup. Lepas tu kita tadarus dan juga kita baca tafsir sikit lah kan. Macam kita orang lelaki kan, memang saya beritahu tahap kemalasan dia tu lebih tinggi kan. Berbanding orang perempuan. Orang perempuan ni memang rajin baca buku kan. Banyak buku dia baca. Tapi orang lelaki ni dia malas dia tu banyak kan. Suka keluar. Suka keluar. Dan yang lagi satu yang saya katakan tadi, disiplinkan diri. So untuk kita kekal bahagia, kita nak tenang, kita kena disiplinkan diri dan anggap semua tu positif lah kan. Dan negatif tu kita buang tepi. Memang boleh ingat tapi jadikan dia sebagai guideline, jadikan panduan bagi kita. Manakala yang baik, yang manis-manis tu kita ambil lah. Ketika kata dalam lepas kesusahan tu, akhirnya jawapan dia ketenangan. Jawapan dia ketenangan. Suka-suka PhD tu. Betul, sebab sebenarnya kalau kita tak tenang, saya nak beritahu, lepas kita ada PhD kita akan dapat kerja, betul? Dalam kerja, misalnya kita sebagai seorang pensyarah kan. Lepas ni apa step kita? Jadi pensyarah, jadi profesor madya. Lepas tu akan jadi profesor. Ada orang dia memerlukan benda tu, jawatan-jawatan tu kan. Mungkin sampai ke profesor dia baru dia tenang. Macam saya ni, saya dapat jadi pensyarah kanan ni pun dah sangat-sangat tenang buat saya kan. So apa lagi yang saya nak cari lagi, apa lagi saya nak kejar lagi untuk dunia je lah kan. Walaupun ada orang dia push lah, kata apalah cukup dapat BS 52 kan. Teruskan lagi kan. Dia dah sampai kan. Ada rezeki kita ambil. Tak ada, kalau tak ada tu kita alhamdulillah. Kan pun dah tenang lah sekarang ni kan. Itu sebenarnya tanda-tanda yang kita kena cari dalam diri kita lah. Saya pun nak cari apa yang memberi ketenangan pada saya, apa yang memberi sabar pada saya. Bukan PhD lah. Itu pada doktor lah. Saya kena cari lagi. Mungkin ada rezeki saya ambil lah. Okey doktor, yang terakhir. Yang terakhir. Tak ini tanya. Yang terakhir doktor. Okey. Jadi kita susah, senang kita, apa motivasi doktor. Then at the end kita mesti dapat sesuatu. Kan? Okey, apa value yang paling mahal sekali? Mungkin paling mahal kan? Ini boleh banyak lah kot kan? Value yang paling mahal sekali yang doktor dapat sepanjang perjalanan PhD ni. Nilai pada doktor tu boleh share pada orang lain kan? Pada dia dapat, itu mungkin yang kita kena cari. Macam tu lah. Nilai, saya pun duk fikir kan. Saya nilai apa pending kita dapat kan? Dia macam tahap keimanan tu tahap paling tinggi lah kan. So, yang paling paling mahal. Kebahagiaan tu lah sendiri. Bahagian rumah tangga itu sendiri.
Dan kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada pada hari ini lah. Dan sebenarnya bukannya senang kita nak menjalani kehidupan sebagai pemegang PhD. Kita belajar dalam masa yang sama, kita bekerja, lepas tu kita ada keluarga semua kan. Jadi itulah bagi saya nilai paling mahal lah bagi saya kan. Kan? Kebahagiaan lah, kebahagiaan. Macam mana pula kalau doktor sharing dengan doktor punya student? Mungkin apa nasihat doktor kepada student-student doktor lah? Kalau yang ambil PhD ke apa? Yang kalau senata yang tengah degree pun kan. Boleh pun rasa doktor. Saya cakap jujur lah. 4 tahun tu kan. Kahwin lagi apa semua. Saya sekarang ni saya ada dua student FYP, final year project, seorang yang saya supervisor lah, seorang master dan seorang PhD lah. Sebenarnya masa saya buat master dulu, saya diberi ruang yang sepenuhnya. Maksudnya supervisor saya kata, you nak buat apa, you design sendiri, you buat dan you akan berjaya. Kita yang design tajuk. Kita design tajuk, kita yang buat apa semua kan. Supervisor judge juga. Tapi berbeza dengan saya punya PhD. PhD saya ialah penyedia nak kita buat ni, buat ni. Tapi kita tak berminat dengan benda tu, kita buat benda lain. Itu yang jadi berantakan tu. Dah keluar ada cerita. Ada saya. Itu yang jadi warna korek kan. Tapi sebenarnya kita buat benda yang betul lah kan. Cuma mungkin zaman dia belajar dulu lain. Zaman kita sekarang belajar ni jenis short, snapshot kan, pendek dan boleh publish lah. Untuk nasihat saya pada pelajar saya ni, saya ni bukannya jenis yang garang tau. Bukan garang maksudnya saya ni lepas. Sudah saya ni jenis saya tak guide lah banyak sangat kan. You kena buat ni, you kena buat ni, you kena ni, tak. Saya nak you all semua kena berfikir lah. Sebab master dengan PhD ni tahap pemikiran dia kena lebih tinggi lah kan, berbanding kepada FYP bachelor lah. Bachelor ni kita bagi tajuk, you all boleh buat lah kan, dan kita guide lah. Dan senang lah, alhamdulillah lah saya punya student ni, dua-dua ni pula tu student best student. So saya dapat rezeki saya lah, jadi senang lah saya, dia orang pun senang lah untuk menguruskan ni. Kadang-kadang saya pun belajar daripada mereka macam mana nak buat eksperimen apa semua. Itulah kita dengar tadi cerita PhD Dr. Syahani. Boleh buat buku sebenarnya. Buat macam-macam cerita. Sebenarnya ada banyak yang doktor nak share, betul? Itulah, tapi lelaki tak boleh nama mungkin. Terima kasih. Okey doktor, terima kasih sebab bersama dengan kami petang ni. Semoga ini memberi manfaat kepada bukan saja diri saya lah. Walaupun saya tak ambil belajar, saya banyak belajar saya belajar. InsyaAllah satu hari nanti. Kena adakan azam tu. Amin, insyaAllah. Doakan semua ya. Terima kasih. Okey, dan juga kepada penonton-penonton live kita, semoga ini menjadi panduan ataupun mungkin ada yang rasa sama cerita dengan doktor. Boleh share dekat kita punya komen. Mungkin ada cerita-cerita yang kita tak tahu, cerita misteri, cerita menarik, cerita sedih. Dan terima kasih sekali lagi doktor sebab bersama dengan kami pada petang ni. Okey, kita akan bertemu kembali pada live minggu hadapan.